Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah akan dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan fiqh, dan alhamdulillah kita sampai itu kepada al-aqdiyah wal syahadat, mana penghakiman dan juga penyaksian. Dalam Islam kita kata ada sistem khas di mana orang yang menjadi hakim atau menjadi saksi dalam percanggahan ataupun pertelingkahan manusia mesti mempunyai sifat-sifat tertentu. Nanti sifat yang kita bincangkan ada syarat dia sekali. Jadi kita kata itu, dan kita masuk pada pengertian disebut oleh pengarang kita. Dia kata wala yajuzu ayyaliyal qada'a, dan tak harus untuk menguruskan atau mentadbir al-qada' kehakiman illa man istakmalat fihi 15 khislah, kecuali orang yang cukup pada dia 15 sifat. 15 sifat ni ada barulah dia boleh. Benda sijil satu benda. Sijil satu benda. Ada orang dia sijil dia ada tapi sifat macam gila pun ada. Dia ada sijil tapi gila. Banyak orang ada sijil dan gila. Jadi kita kata benda tu kan alasan sijil ke dan sebagainya. Ada benda-benda kita kata yang mesti secara asas mesti diketahui, diperolehi oleh orang tersebut. Pertama, kita kata yang dikatakan sebagai perkara mesti adalah Islam. Untuk menguruskan penghakiman ni mestilah Islam, dan tidak diletakkan pada orang kafir, kerana tak harus untuk seorang kafir ni menguruskan qada' penghakiman di negeri Islam sekalipun di antara orang kafir. Ini kerana masalah kita tu Allah Ta'ala nyatakan Allah tak akan buka satu jalan pun untuk orang kafir menguasai orang Islam, satu jalan sekalipun, dan jalan mana lebih besar penguasaan orang kafir kat Islam berbanding dengan masalah dia menguruskan penghakiman, pengadilan. Surah Nisa 141 Allah Ta'ala nyatakan. Jadi jangan sebab itu tak dibenarkan. Mungkin kita kata kerana negara kita bukan negara sepenuhnya Islam, jadi kita penghakiman sistem macam mana pun tak kisahlah, kita dua sistem pun sekalipun. Jadi dengan sebab itu kita kata dari segi asas Islam tak boleh. Segala pertelingkahan dan sebagainya akan diadili melalui cara tersebut. Okey. Kedua, balik, berakal dan juga merdeka. Balik dan juga berakal ini kita dapat daripada berkenaan dengan taklif. Kerana bagi orang yang nak menentukan pentaklifan buat orang lain, dia mesti cukup layak untuk taklif juga. Di antaranya balik, itu cukup umur, dan juga berakal. Dua benda tersebut adalah di antara perkara yang mesti kepada dia. Kerana yang mana tak balik lagi, kadang-kadang cara kehidupan dan pemikiran dia pun lambat sikit nak matang dan sebagainya. Jadi banyak benda yang kita bimbangkan, kita keputusan yang dibuat ni tidak kena kepada kedudukan dia. Apalagi kalau dia kata sekiranya seorang yang gila, akal tak ada lagi, tak boleh. Dan hurriyah, merdeka, kerana seorang hamba tidak boleh menjadi hakim. Sebab kalau dia menjadi hakim, dia kena patuh perintah Tuhan dia. Dia telah mencanggahi perintah Tuhan dia. Kalau Tuhan dia kata tak boleh menghakimi, maka dia akan tak menghakimi. Tak boleh lah, pasal dia menjadi milik orang. Dan sebab itu kita kata kemerdekaan tak boleh. Dan sebenarnya yang kelima adalah al-dhukuriyah, kelelakian. Maksud dia kena lelaki, bukan perempuan. Ini kita kata bukan merendahkan wanita, tapi kerana ini adalah tugasan yang berat. Benda ni bukan masalah bila dapat menjadi hakim. Ini masalah orang salah faham. Dia kata jadi hakim tu jadi privilege. Tak, dia burden, bukannya privilege. Bukannya benda tu adalah keistimewaan. Dia adalah tanggungjawab, persoalan yang berat. Nah, bahkan kita kata kalau dia kata orang ketuk pintu tengah malam pukul 12 pun kena keluar. Ya, kalau seorang hakim wanita, kalau dia ada lelaki, kan, macam nak keluar? Lelaki dia kata duduk rumah. Tapi saya ada sesi hari ni untuk penghakiman. Nak keluar macam mana? Faham? Jadi dah ada masalah pula, nusyus pula. Dia hakim dan dia nusyus. Nak menghakimi orang lain, mana boleh? Sebab itu tak dibenarkan. Bahkan dalam peringkat ini juga masalah kepimpinan pun macam tu juga sebenarnya. Bila wanita memimpin, dan keluarga dia akan gagal. Dia akan gagal keluargaan, tak boleh. Memerintah mentadbir masyarakat dan sebagainya kena berdua dengan lelaki, bukan mahram. Bahkan ada bila saya bincang tajuk ni, ada orang tanya kalau kena travel dengan bukan mahram, pembantu dia lelaki, dia perempuan, keluar sama-sama, dan akhirnya menjadi masalah. Ini kita, masyarakat kita ni degil. Tahu dah benda tu masalah. Islam letakkan aturan. Dia konon ikut psikologi, you are the master of yourself. Kan, kita boleh kawal diri kita kononnya. Bohong.
tipu je. Allah Taala kata apa, bila Allah Taala larang dan Nabi kata tidak berduaan lelaki dan wanita melainkan ketiganya adalah syaitan. Dan Nabi kata macam tu, Nabi kata macam tu. Inilah wahyu yang seorang tu kena faham dan juga kena jaga. Hatta kita katakan ustaz sekalipun sama aja. Berduaan pun tak boleh. Dan kita kata benda ni akan bawa kepada masalah. Okey, sambung. Wal adalatu, dan adalah. Adalah ni kesaksamaan. Kesaksamaan kita bincang itu kerana orang yang tak ada kesaksamaan tidak akan dipercayai. Ya, kata itu pasal asas dia saksama ni yang dimaksudkan adalah nanti kita bincang ketika saksi ni tak buat dosa besar, tak berdosa yang dosa kecil, dan tak merosakkan maruah. Ataupun dalam ketika macam Imam Syafi'i kata orang yang kebaikan dia mengatasi keburukan dia. Dalam hadis dia lebih strict. Dalam hadis menipu sekali saja, diketahui menipu atas Nabi sekali saja, walaupun dah bertaubat takkan diterima dah. Adapun pada yang lain penyaksian lain dia kalau dia kata dia ketahui dia telah bertaubat, maka dia terima penyaksian dia. Ada beza sikit. Dalam pembinaan hadis, para ulama hadis strict. Kadang kata orang tu diketahui pernah berbohong sekali ke, pernah menipu sekali ke atas nama Rasulullah SAW, takkan diterima ya penyaksian dia selama-lamanya. Yang saksi nak kahwin boleh, saksi nikah boleh, saksi untuk apa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW tak dibenarkan. Kerana possibility itu besar. Pasal ini syariat. Itu adalah benda syariat. Adapun yang ini mungkin kita kata dalam masalah penyaksian biasa mungkin kena pada hak orang individu saja, bukan hak agama, hak individu. Mana orang ni mungkin dizalimi kerana penyaksian dia dusta 2 orang 3 orang sekumpulan manusia, tapi takkan kena kepada perubahan syariat. Tapi kalau kata penyaksian orang yang menipu atas nama Rasulullah SAW ni dipakai, dia akan mengubah syariat. Benda halal jadi haram, benda makruh jadi sunat, benda yang kita syirik jadi sunnah, syirik jadi sunnah. Itu sebab kenapa kita kena jaga bab ni. Kerana itu penyaksian orang-orang yang macam tu ditolak. Dalam agama ditolak. Walaupun kita terima dia boleh jadi saksi nikah, saksi jual beli, saksi hudud boleh. Tak boleh. Untuk saksi untuk masalah hadis dipotong, dihentikan langsung. Ini kerana bimbangnya para ulama berkenaan dengan terrosaknya sumber Islam itu sendiri. Baik, sambung hari ini. Yang seterusnya, wa ma'rifatu ahkamil kitab wa sunnah, mengetahui hukum-hukum kitab dan sunnah. Nombor 6. Tengok nanti ke bawah. Itu hukum al-ahkam tsabitatu bihima. Hukum-hukum yang sabit dengan kedua-duanya, dengan Quran Sunnah. Wal muhkam minha wal mansukh. Apa yang muhkam tetap, wa mansukh dan juga telah mansuhkan. Wa an ya'rifa ma yata'allaqu bihima min al-ahkamil 'ammati. Dan dalam dia mengetahui apa yang berkaitan dengan kedua-duanya dari Quran dan Sunnah daripada hukum-hukum yang am. Allati biwasatiha yastati'u istinbatil ahkamil far'iyah, yang dengan perantaranya hukum tadi dapat diketahui atau dikeluarkan. Dia mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum yang cabang. Mana dia bukan mesti jadi mufti besar. Paling kurang dia tahu di mana, macam Imam Syafi'i kata, dia tahu ayat tu di mana, hadis tu ada ke tidak. Mungkin dia kena jadi pakar hadis tak? Bahkan dia boleh ada pembantu untuk cek hadis betul ke tidak. Seorang hakim pemerintah ataupun seorang hakim mahkamah, dia hakim ni yang kita kata sinonim bagi dua perkara. Hakim memerintah. Kalau ikut dalam istilah syarak, hakim ni pemerintah. Tapi untuk yang menguruskan hal ehwal kehakiman dipanggil qadi. Kita pula qadi ni jaga nikah. Hakim mahkamah syariah, pemerintah nama lain. Kalau dulu masalah hakim ni adalah hakim ni pemerintah. Rulers orang yang mentadbir sebuah negara dipanggil hakim. Orang yang menjaga perundangan sesama masyarakat dipanggil sebagai qadi. Maksud kita qadi jaga nikah aja. Hakim mahkamah syariah. Sultan lain lah. Kita ada macam tu. Apa sebenarnya kalau dahulu macam bila sebut Rasulullah sendiri, dia lah hakim. Dia lah qadi, dua-dua sekali dia. Bahkan kalau dia kata ana wali man la waliyalah, aku wali bagi siapa tak ada wali. Dan kata-kata baginda dalam menyebabkan kalau siapa tak ada wali, wali keluarga, bapa dia tak ada, abang dia tak ada, datuk dia tak ada, sebagainya, daripada belah lelaki, maka yang akan menikahkan dia adalah mahkamah syariah, qadi ataupun wakil ganti bagi sultan. Dan setiap pendaftar nikah bagi negeri di Malaysia ni adalah wakil sultan. Jika tidak, sultan kena turun di Padang nikahkan orang. Ni siapa ni? Aku nikahkan kau. Tak keluar hakim kerja nikahkan orang. Zaman dahulu benda tadi, pernikahan tadi tak perlu dibuat oleh pemerintah. Bahkan tak perlu hadir pun. Yang perlu hadir adalah saksi. Dan nikah tu tadi yang menikahkan adalah bapa perempuan tu sendiri, wali dia. Aku nikahkan kau dengan anak aku dan sebagainya. Jadi tak timbul tajuk. Zaman kita sekarang ni kita nak jaga kan, takut kerana orang ni banyak tak tahu hukum. Bahkan
tak nak belajar pun hukum, kita ajar kat masjid, dia lari. Kan? Jadi last sekali terpaksa diwujudkan satu jawatan kuasa menjaga masalah haluan nikah. Dan dari situlah timbul munculnya ditubuhkan ataupun diwujudkan jawatan pendaftar nikah atau kadi daerah atau sekian sebagainya. Kita kadi tadi untuk menikahkan orang. Faham? Dia kena tengok macam tu. Jadi secara asalnya dia ada beza sikit. Kalau kata hakim mahkamah syariah, tak semestinya dia kadi daerah. Tapi hakim boleh menikahkan. Bahkan masa sultan boleh menikahkan. Jadi masalah sekarang ni pendaftar nikah tadi dalam sistem khas, pendaftar nikah mesti ada pendaftar nikah hadir sama. Dia hadir je. Dia bukannya mesti menikahkan orang. Kalau dia tak nikahkan pun bapak nikahkan sah. Tak siapa boleh kata tidak. Problem masyarakat kita ni kata, kalau Tok Kadi tak datang macam nikah. Bapak ada, nikahkan je lah. Kan saksi ada, Tok Kadi lambat kan. Kita ada Tok Kadi sibuk nak kutip duit banyak tempat kan. Sini punya tak dan kan. Sini 100 nikah bukannya murah, bukannya free. Dia ada upah dia. Memang kita nafikan benda tu je lah untuk duit minyak dia. Allowance dia ada dapat. Dia digaji oleh kerajaan. Jadi cuma kita kata macam upah nikah tadi, kadang-kadang ada sampai peringkat setengah-setengah juru nikah ni dia panggil apa? Dia jaga kawasan dia. Jangan masuk kawasan aku. Nikah kawasan aku tak sah. Itu masalah juga. Sedangkan dia juru nikah tadi, dia cuma datang. Dia kalau bapak tak reti nak nikah, nak lafazkan apa, itu yang dia tukang ajar. Atau bapak tu kata, saya wakilkan pada tuan untuk nikahkan anak saya. Baru dah jadi. Kalau bapak tak wakilkan dia, bapak tu dia nikahkan 10 kali pun tak sah. So bapak tu sebenarnya nikahkan. So kalau tak kali tak sampai, jangan pening kepala. Tok Kadi tak sampai ni, macam mana nak nikah? Nikah je lah. Apa masalah dia? Tok Kadi sampai-sampai, dia nikah ke? Ya, dah nikah dah. Tok Kadi lambat sangat. Jadi macam ni, daftar je. Siapa saksi ni? Ni. Kan sebut. Siapa saksi? Semua orang. Kami. Kan? 100 orang saksi. Apa gila je kan, tak sah lagi. Ini lawak. Cerita lawak. Janganlah. Itu kadi daerah tu marah saya. Dia sungguhlah itu kerja dia. Bukannya dia tak ada pun tak apa. Pasal kadang kita lupa bidang tugas kuasa seorang tu lain. Mana kalau pemerintah tu hanya bagi wanita yang tak ada wali je. Ya, baru pindah ke situ. Adapun yang ada wali, nikahkan sendiri je. Pendaftar nikah tu hadir. Kita cuma minta dapat izin nikah je. Izin nikah. Kalau dia hadir, dia kata siapa nak nikahkan? Bapak kata saya akan nikahkan. Nikahkan. Kalau dia kata tak, saya wakilkan pada tuan. Dia wakilkan lah. Kalau bapak tu nikahkan sendiri, kadi tu tak boleh ambil duit nikah. Dia ambil dia saksi je. Dia tak ambil upah nikah. Menikahkan tadi, upacara tu dia kena bayar. Kalau jika tidak, tak payah. Ini banyak orang tak faham. Dia tak hadir pun sah sebenarnya. Cuma beza dia masalah pendaftaran akan lambat. Cerita dia. Baik, jadi bila zaman dahulu kataan qadi dalam istilah bahasa yang kita belajar sekarang, qadi ni adalah hakim mahkamah syariah yang sekarang kita. Atau hakim mahkamah lah yang menguruskan urusan pertingkahan manusia, masalah masalah bukan cerai berai je. Masalah hartanah, masalah pembunuhan, mencederakan orang, masalah penuntutan hak, masalah penjagaan anak dan sebagainya. Semua sekali akan dibincangkan di hadapan qadi ataupun hakim. Adalah istilah kita sekarang. Kalau qadi istilah Arab, dia hakim. Kalau qadi istilah Melayu, tu juru nikah, Tok Kadi. Kalau Tok Kadi sunat, Tok Mudim. Kan tak? Banyak istilah. Kalau jaga masjid, siap. Kalau azan, tukang azan, Bilal. Tok Bilal. Bilal tu nama sahabat Nabi. Tok Bilal dia ambil. Dia muazzin, bukannya Bilal. Tak apalah istilah, biasalah. Jadi kita kata dari konsep dia, maksud dia bila disebutkan, maksud dia kurang-kurang dia bukan mesti tahu semua sekali dalil. Tapi yang umum, bab berkenaan zina itu haram dia kena tahu. Kalau dia itu pun tak tahu, masalah lah. Berkenaan dengan riba itu haram, dia kena sekian, benda yang asas. Dia kena tahu benda yang asas. Okey? Maksud dia kata apa dia kata, sebab kama yastati an yurajjiha bainal adillah inda ta'arudiha. Sebenarnya dia juga mesti ada kemampuan untuk mentarjihkan, maksudnya menguatkan manakah dalil kuat ketika pertemuan antara dalil. A kata boleh, B kata tak boleh. So dia akan ada keputusan. Kena ada keputusan sendiri untuk menguruskan benda tersebut. Kalau dia tak ada kemampuan, dia lembab sikit otak dia, macam mana? Kena tarjihkan. I tak tahulah ni khilaf. Macam mana hukum ni? Tunggu 5 tahun akan datang. Habis orang tu punya hukuman macam mana? Tak tahu. I tak tahu. Kita tawakuf. Tak boleh. Dalam bab masalah fiqah, betul. Kita tawakuf. Dalam masalah hak-hak manusia, kena putuskan. Tak boleh kita kata macam tak nak. Macam nak putuskan ni? I tak tahulah. Tak tahu, dia tanyalah. Betul kan, dia jangan ambil jawatan kalau tak tahu. Jangan ambil jawatan tadi pasal bahaya. Sebenarnya tadi kata pengurusan penghakiman yang antara manusia yang tadi, kalau kita kita ijtihad betul-betul, dia lah dapat
Dia kata kita tak bersedia dengan betul. Kita ambil juga jawatan tadi dan bahaya. So, boleh elakkan. Dia adalah tanggungjawab, bukannya keistimewaan. Orang kita nampak keistimewaan kes orang Inggeris saja. Kalau magistrate tu kan dia cakap apa semua dia ketak. Benda halal jadi haram, benda haram jadi halal, magistrate boleh letak. Islam mana ada macam tu? Kan zaman dulu kan magistrate ni kan tanah orang boleh rampas. DO district officer ke apa kan. Kadang-kadang macam tu. Magistrate ni dia punya kerja tu. Kerana kuasa yang dia ada tadi, orang nampak kalau anak aku jadi hakim mesti mudah nak ambil harta orang. Itu cerita dia. Sebenarnya tak boleh. Dan hakim ini atau pemerintah ataupun hakim mahkamah ni bukan kerja dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Sebab itu kita sebut dia adalah tanggungjawab, bukannya keistimewaan. Okey. Wa ma'rifatil ijma', dan dia kena tahu ijma' apa disepakati oleh para ulama, apa yang haram disepakati oleh para sahabat. Ai al-ahkam al-mujma' 'alaiha, hukum-hukum yang dipersepakati terhadapnya. Hatta la yukhalifuha fi qada'ihi, supaya dia tak mencanggahi apa ijma' berkenaan pada penghakiman dia. Macam dia putuskan hukuman benda yang dah disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in berkenaan benda itu adalah contoh haram atau halal atau sunat atau makruh atau mubah atau ada sekian. Contoh macam untuk wanita yang contoh macam dalam kes untuk seorang wanita yang diceraikan, cerai kali ketiga, tidak ada sebarang tempat tinggal, tidak ada nafkah untuk wanita tersebut. Disepakati oleh para sahabat, para tabi'in. Datang mereka ni kata, saya rasa kenalah zaman sekarang ni kita kena ikut US. Kan diorang ada apa? Alimony. Alimony. Dah kena cerai pun ada lagi duit pampasan. Apa hal? Kan putus-putus lah. Kita kata benda tu bukan masalah dia. Oh, ini menindas wanita. Lah kata nak sama hak, kenapa lelaki tak dapat duit pula? Faham tak? Kalau cerai, kenapa lelaki tak dapat? Oh, lelaki dapat pampasan sekian-sekian banyak kena bercerai dengan bini dia. Pula. Tak ada pula. Ini masalah, faham tak? Dalam masyarakat barat dia. Jadi kadang ada orang kita ni dia letakkan hukuman untuk membolehkan. Contoh macam juga masalah halal untuk nikah lebih daripada satu untuk lelaki. Ijma' diharuskan. Datang dia kata tak boleh kerana kena dapat izin bini. Ini masalah. Saya kita kena sekat orang tu, ya, kerana apa? Kemampuan dia tak ada. Duit dia tak cukup. Sebut itu. Untuk apa? Izin bini. Mana ada dalam syarak? Tak dapat izin bini maka nikah dia batal. Mazhab mana? Ini benda-benda yang kita kata, benda-benda yang kalau benda tu ijma'. Ini masalah legislatif kan, bila orang tu letakkan perundangan, dia tak fikir benda macam ni. Benda ijma', benda halal jadi haram. Sebab apa? Sebab apa yang ni? Yang saya ingatkan zaman dahulu sebenarnya, saya ingat tahun 90-an awal. Benda ni timbul tajuk hak harta pencarian, berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan harta pencarian, berkenaan dengan tajuk cerai wanita ni punya sebagainya. Masalah izin untuk nikah satu lagi. Ini sebenarnya data-data yang takut lelaki kahwin baru. Serius. Mereka urge benda tu supaya dibuat. Dan buat. Jadi undang-undang. Last sekali benda tadi, last sekali dalam jagatan Islam sendiri tu tak boleh nak sekat benda tu. Mana ada benda halal jadi haram dengan sebab undang-undang yang dibuat oleh manusia. Benda haram jadi halal. Benda halal jadi haram. Mana boleh? Dan pernikahan itu kita kata pasal undang-undang negeri dan sebagainya tetap pada sultan. Bahkan ada negeri tak perlukan kepada tanda tangan tersebut. Ikut negeri. Mana negeri yang patuh, tunduk-tunduklah. Mana tidak. Pasal sultan kata okey. Sultan kata tidak. Okey. Jadi dia kata apa? Wal ijma' fil istilahil fuqaha wal usuliyin. Dan ijma' ni pada istilah atau penggunaan para fuqaha dan juga para ahli usul, huwa ittifaqu jami' mujtahidi ummah. Ia kesepakatan seluruh ahli ijtihad umat ini fi asli min usul, pada satu zaman daripada zaman-zaman, macam zaman para sahabat, zaman para tabi'in. Apa disepakati pada zaman para sahabat? Zaman para tabi'in tak ada timbul percanggahan. Dia tak boleh nak canggah. Para sahabat bersepakat ia adalah macam tu. Tabi'in datang cakap tempat di opposite, takkan dipakai. Kena faham tu. Bukan kata sahabat Nabi semua tak buat, tapi ni seorang ni macam buat. Tak boleh. Kita ambil yang seorang ni. Pasal yang datang tabi'in datang buat, kita ada kedepankan ke atas para sahabat Nabi SAW. Okey. Ala hukmi syar'i, ke atas hukum syarak, fi harisatin, pada satu perkara yang lam yunasu ala hukmiha fi kitab dan sunnah, yang tidak dinaskan kepada hukumnya dan kitab sunnah. Ini kena betulkan sikit. Pasal ijma' tadi tu sebenarnya bukan benda yang tak ada dalam kitab dan sunnah. Ijma' ni kita kata sebenarnya keputusan bagi hukum tersebut. Contoh macam apa? Kentut batal wudu. Kan kita kata benda tu dalil datang daripada hadis Nabi SAW. Kan datang daripada Quran datang.
Tapi kesepakatan para sahabat, apakah yang dimaksudkan dengan kesepakatan? Maksudnya dia orang sepakat bahawa hukum tersebut ada sekian-sekian. Pasal kadang-kadang datang dalil, pemahaman dalil tersebut, macam kata ijma' ni kan. Ijma' ni tadi para sahabat sepakat dia adalah wajib atau sunat atau haram atau harus sebagainya. Macam solat kan, solat. Solat, para sahabat Nabi bersepakat bahawa dia adalah apa? 5 waktu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Datang orang berikutnya kata, ada satu lagi lah. Mana ada dah? Macam solat itu wajib, tak ada sunat. Contoh macam umrah, itu sunat, tidak wajib. Benda tu tadi kita kena faham. Itu yang dikatakan maksud ijma'. Cuma banyak sekali orang kata, dia masih kata apa? Benda tak ada dalil. Mana pula? Benda nak datang nas dalil lah. Dinaskan oleh teks hadis atau Quran, hukum tersebut. Kalau andai kata benda tak datang dalil langsung, ini masalah lah. Contoh macam zaman kita sekarang ni, bila kita masyarakat Malaysia, katakanlah contoh macam apa? Setuju kan? Tak apa dalil berkenaan contoh macam apa? Dating. Tak ada Quran, tak ada sunnah. Mana berjalan wanita, lelaki perempuan di khayat ramai, makan depan orang ramai. Ada dalam Quran? Ada dalam sunnah? Tak ada. Okey. Ijma' ulama sekarang kata boleh. Boleh jadi halal ke? Kan, you tenung I tenung you. Mana boleh jadi halal? Tapi konsep dia pasal orang dia letak istilah macam ni, dia menjadikan masalah sebab sebenarnya yang datang ijma' adalah kesepakatan berkenaan adakah dia wajib atau sunat atau haram atau harus. Pasal benda tu ada, kisah tu ada. Contoh macam bila diorang kata para ulama bersepakat bahawa air bila bercampur dengannya suatu najis, lalu dia berubah bau atau warna atau rasa, maka dia menjadi apa? Najis. Itu kita nak katakan dalil, ya, tak pasal para sahabat bimbang. Okey, pasal balik pada hadis Nabi, bila para sahabat kata, ya Rasulullah, telaga Budha'ah dicampak dalamnya benda ini. So maksud dia something entering water tu. Daripada ini. Boleh ke wuduk? Nampak tak dia? Apa sebab? Dia diorang macam confused. Lepas tu kemudian bila diorang tanya soalan pula tentang hadis yang dukulah tu kan, diorang kata tentang air berada di kawasan lapang yang tak tertutup. Lalu boleh tak kami yang datang binatang duduk masuk situ dan sebagainya. Boleh dia kata idza balagal ma'kullatain. Maksud dia apa? Bercampur, dia letakkan tajuk berkenaan dengan masalah apa? Nabi sebut tu satu berkenaan dengan tajuk. Dia orang bimbang kalau campur dengan najis berubah ke tidak. Dan Nabi menjawabkan selagi tak berubah, selagi tak ada benda. Selagi tak berubah. Pasal kalau berubah Nabi tak akan wuduk kat situ. Kalau air tu dah bau bangkai takkan nak masuk mulut. Macam biru Budha'ah, telaga Budha'ah tu, Nabi wuduk daripada air tersebut. Takkan kita boleh bayangkan bahawa air tu kotor, kelabu, hitam, kan apa ada najis bau-bau berdarah. Takkan kita bayang macam tu. Takkan Nabi macam tu. Kan kita manusia ni logik lah sikit, ambil air tu. Ambil juga. Mana ada? Dia orang confuse sebab apa tau? Sebab tak berubah. Tapi benda masuk. Faham tak? Jadi konsep dia benda masuk bercampur dengannya. Maksud dia bila kita kata ijma' para ulama bahawa air tak kira sikit atau banyak bercampur dengan benda yang najis, lalu berubah bau atau warna atau rasa, maka dia telah najis. Ini berdasar pada dalil tadi. Dia bukan datang tanpa dalil. Dia orang conclusion dia. Macam berkenaan dengan apa keluar sesuatu daripada jalan depan atau belakang membatalkan wuduk. Ada dalil dia. Dalil berkenaan dengan kencing, Nabi akan wuduk, dalil kan sekian. Tapi kesepakatan hukum dia adalah lepas buang air tadi ataupun kentut ke atau sekian pun, apa saja keluar daripada jalan depan atau belakang membatalkan wuduk. Sepakat? Ijma'. Tapi dia berdasar pada dalil, bukan tanpa dalil. Faham tak? Kadang-kadang dalil datang kata macam ada datang kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Tak ada seorang sahabat Nabi pun yang faham dia adalah apa? Wajib makan. Maksudnya harus makanlah, minumlah. Mesti nak makan, minum. Bukannya mesti makan, mesti minum. Tak makan. Itu marah orang. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, kulu washrabu, makan. Tak makan. Saya kenyang. Makan. Mana boleh macam tu? Faham tak? Dia pasal ayat tadi bukan datang dengan wajib. Macam bila dalam Quran Karim Allah Ta'ala kan, fa idza qudiyatis salah, bila habis sembahyang Jumaat kan, selesai solat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Fantashiru fi'il amar. Tapi bukan wajib. Nah, para sahabat tak faham wajib. Okey, bila orang tak faham wajib, itulah ijma' dia. Tak faham wajib, tak faham benda tu sunat, tak faham benda tu makruh, tak faham benda tu haram, tak faham benda tu. Okey, itu yang ijma'. Faham tak? Bukan apa yang kita kata kita rasakan, kita bayangkan, bukan. Sebab benda tadi mustahil kita akan dapat. Bahkan dalam semua hukum-hukum syarak, ada saja seorang dua atau para ulama akan kontra dengan yang lain.
Yang ini kata okey, kebanyakannya lah. Semua akan kata ini sekian, seorang kata tak ada. Seorang kata sekian, seorang kata ada. Macam apa berkenaan masalah batal wuduk kan sebagainya. Kan ada khilaf sepanjang masa. Ini dipanggil tak ada ijma'. Jadi seorang hakim kena tahu ijma' tu apa. Dan maka dia tahu. Fa idza hasala hadha ijma', maka bila terhasil ijma' ini, sarul hukmu mujma' alaihi syar'an wa lazima. Maka jadilah hukum ini ijma' kesepakatan, hukum sarul hukmu al mujma' alaihi, yang disepakati katanya syariat dan juga mesti. Lam yajuz li ahli muslimin mukhalafatihi, tak harus untuk seorang muslim mencanggahinya. Di sini masalah. Sebab apa? Sebab jadi kes, bila kes berkenaan dengan cerai 3 jatuh 1, benda tu sebenarnya bukannya Umar perintahkan supaya apa orang tu buat kita jadikan ya. Walaupun sebenarnya zaman Nabi, zaman Abu Bakar, awal zaman Umar, tak ada pun dimestikan untuk apa? 3 jatuh 3. Maksudnya kalau orang terlafazkan 3 sekaligus, dia kata pada isteri dia, aku cerai kau, talak 3. Dia cakap pada diri dia. Jadi bila dia cakap macam tu, kalau ikut daripada segi pasal Umar buat hukum jalan, kata-kata Umar tadi jalan kan. Jadi kita kata dekat situ masalah pasal kata-kata Umar tadi tu, para ulama yang berikutnya, mereka kebanyakannya ambil fatwa fatwa para ulama kebanyakannya daripada 7 orang. Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, Ali. Dia orang-orang ni saja. Jadi bila orang-orang ni, Zaid bin Sabit, bila orang-orang ni keluarkan fatwa, kebanyakan kalau kita buka fiqh Hanafi ke, fiqh Hambali ke, fiqh sekian, dia akan balik pada last kali Umar cerita ke, Ibnu Umar kata ke, dia akan balik macam tu. Sebenarnya dia bukannya macam para ulama yang yang berikutnya ni datang terus kata macam ini haram halal. Tak. Sahabat Nabi kata apa? Macam bila Al-Quran datang dia untuk tafsir, sahabat Nabi kata apa? So diorang akan ambil macam tu. Macam Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan batalnya wuduk orang yang menyentuh wanita, just a mere touch, sentuh je batal. Pasal dia ambil pendapat daripada Umar, Ibnu Mas'ud. Dan beliau bila beliau ambil berkenaan hukum kunut itu digalakkan, sunat mustahab kan dia kata, sunat muakkad. Dia ambil pada perbuatan Khulafa' Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Faham tak? Jadi bagi diorang benda tu dilihat sebagai apa? Sebagai cara untuk memahami dalil. Tapi satu masalah, dia tak sepatutnya menjadi kewajipan kepada kesemua sebab pasal apa yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat yang lain, kita tak boleh menjadikan macam kita batalkan. Pasal pemerintah buat macam tu, semua orang yang batal. Tak boleh macam tu. Contoh macam yang kita sekarang ni, macam kes yang kita sebut cerai 3 jatuh 3, 3 at 1, 3 dalam masa sekali lafaz 3 terus jatuh. Ini kita kata benda tu zaman Nabi tidak, zaman Abu Bakar tidak, zaman Umar awal tidak. Pertengahan zaman Umar, bahawa Umar nampak orang lelaki main-main dengan talak, tak jaga-jaga mulut, main cakap je, maka Umar kata berapa dia cakap kita jalankan. Tapi para ulama yang berikutnya, mereka ambil fatwa daripada para sahabat tadi. Kebetulan bila Umar adalah pemerintah, maka dia jalan terus menjadi asas mazhab. Dan semua 4 mazhab kata kalau cerai 3 jatuh 3. Sebab fatwa Umar, bukannya sebab ijma' para sahabat. Faham tak? Pasal benda tadi, pasal keseluruhan, sebelum daripada Umar laksanakan, memang diorang tu 3 jatuh 1. Sebut berapa pun jatuh 1 je. 25 pun jatuh 1. Faham? Jadi sekarang ni timbul tajuk masalah ijma' ni kurang difahami sikit dalam masyarakat kita. Dia kata ulama-ulama ummah kita telah ijma'. Siapa diorang? Sebenarnya ijma' yang kita zaman kita sekarang tak pakai. Ijma' yang kira adalah sahabat Nabi, tahu tak? Ijma' kita tak pakai. Kita semua ijma', benda ni boleh buat. Jangan. Tak boleh. Pasal benda seperti ijma' tadi bukan macam ni cara dia. Sebab kenapa bila salah faham ni berlaku, bila Ibn Taymiyah rahimahullah dia tolak berkenaan dengan tajuk, dia kata 3 jatuh 1. Bukan 3 jatuh 3 Dia kata dia mencari ijma'. Bukan cari ijma'. Dan bahkan dia bukan tak tolak ijma' apa, pasal perbuatan yang dia cakap tadi tu adalah benda yang ijtihad Umar pada zaman Umar. Umar ada letakkan juga syarat. Tak boleh kahwin orang Parsi, nak pakai fatwa tu. Umar pernah fatwa Umar, perintah Umar, jangan kahwin wanita Parsi. Macam mana? Boleh kahwin? Tengok selamba je Husain langgar. Husain kahwin juga walaupun Umar larang. Husain kahwin dengan anak puteri Raja Parsi. Faham tak? Tu para ulama, para sahabat tak nampak macam kita nampak. So dia kata benda tu kan ijma', bukan kesepakatan benda tu haram atau wajib atau sunat atau harus atau seterusnya. Faham tak? Sebab kenapa dalam masyarakat tadi dia kena faham betul ijma' tu apa. Sekarang banyak orang kata ini ijma' lah. Ijma' siapa? Sebab kenapa kalau orang nak buat benda pelik-pelik tak jumpa sahabat Nabi?
Dia kata ini boleh lah zaman dulu ijma' kan. Dia kata semua orang buat. Siapa sahabat Nabi yang buat? Yang tanya soalan, siapa sahabat Nabi yang buat? Dia akan hilang. Kat situ dia akan hilang lah. Benda bid'ah ke, benda apa dia akan hilang. Sahabat Nabi ni bukan tempat untuk rujukan perkara bid'ah. Dia akan hilang dekat situ. So dengan konsep ni kita kata ijma' yang macam ditulis kat sini kan, dia kata tak boleh untuk seorang Muslim mencanggahinya. Kena faham maksud dia, yang tak ada nas ke macam mana. Kalau kata benda disepakati oleh para sahabat, cara berzikir tak ada goyang lompat. Kenapa? Itu ijma' para sahabat tu. Kenapa kita ikut? Sering orang langgar juga. Kan nak lompat-lompat juga. Ijma' tu para sahabat duduk zikir senyap. Ijma'. Datang kita tiba-tiba ada ulama kata boleh. Tahu 500 tahun lepas tu. Sahabat Nabi tak buat, Imam Syafi'i tak buat, tabi'in tak buat, yang belakang tu 500 tahun kemudian kita ambil. Ini bukan ijma'. Yang ijma' yang awal tu. Faham tak? So orang yang lewat datang ni kata boleh ke tak boleh, tak ada nilai. So kita nak ambil dan sebagainya, ijtihad dia. Kita kata semoga Allah Ta'ala ampunkan dia kalau dia salah, atau nak beri ganjaran kalau dia betul. Tapi yang ramai kita ikut, bukan yang seorang. Bahkan lebih teruk lagi bila orang tu apa, 300 tahun lepas hijrah, 400 tahun lepas hijrah baru sampai. Kita kata ini adalah ijma'. Para sahabat tak ada kerja. Faham So ijma' tu kena fahamkan betul-betul. Okey, jadi maksud dia tak boleh. Walaisa lil mujtahidin. Dan tak boleh untuk seorang mujtahid walau fi asrin akhar, sekalipun pada zaman yang lain. Ini kat sini masalah dia. Tapi kita sering berlaku macam Abu Hanifah rahimahullah. Dia canggahi para ijma' berkenaan masalah apa? Kalau ikutkan jumhur para sahabat mengatakan contoh macam semayang tu hanya 5 waktu. Dia kata 6. Dengan alasan apa? Dia kata tu solat witir. Pasal Nabi tak pernah tinggalkan seumur hidup baginda SAW. Hatta musafir pun baginda solat witir. So dia kata solat ada 6. Tapi kata-kata beliau ni tak pakai. Pasal apa? Para sahabat telah pun bersepakat, dan pada dalil datang bersepakat bahawa dia hanya 5, bukannya 6. Dia kata saya kata 6. Tak boleh lah. Walaupun kita hormati dia sebagai seorang ulama, tapi kita boleh kedepankan dia mengatasi para sahabat. Faham? Dalam kita sekali masalah tak hormat ulama. Sahabat Nabi tak ada hormat. Hormat sahabat Nabi dahulu sebelum ulama mana pun. Pasal sahabat Nabi tadi takkan sampai tahap para sahabat. Takkan sampai diorang tahap para sahabat. Takkan sampai. Yang sebab itu kedudukan mereka bawah para sahabat lagi. So kalau para sahabat bersepakat tentang satu perkara, diorang tak buat dan kita tinggal kepada orang lain yang diikut selain para sahabat Nabi SAW. Okey. Yang dia kata apa? Ayaj'alul hadithata, dan dalam mereka jadikan peristiwa allati sabaqa ijma' ala hukmiha. Dia kata yang telah berlalu kesepakatan di atas hukum padanya, maudi'u nazar wa ijtihad, sebagai tempat untuk pemerhatian dan juga ijtihad. So yang dikesepakati tadi. Tapi kena faham, yang disepakatkan maksud dia apa? Itu yang wajib, halal. Pasal para sahabat Nabi tak keluarkan hukum baru. Faham tak? Tak keluarkan hukum baru. Bahkan orang bersepakat di atas apa yang Nabi ajar. Apa Nabi ajar? Nabi ajar sekian. Sebab kenapa bila dikatakan bahawa ada orang marah Ibn Taymiyah, dia kata melanggar ijma' para ulama dalam menolak 3 jatuh 3 tu kan. Orang tu salah. Sebab jelas dalam hadis Sahih Muslim datang penjelasan bahawa talak itu pada zaman Nabi 3 tu jatuh 1. Lalu zaman Abu Bakar dan awal zaman Umar. Pada zaman Umar, pertengahan zaman Umar, dia lihat orang bermain-main dengan talak, akhirnya dia jatuhkan 3 jatuh 3. So ijtihad dia, bukannya menjadi benda tu kemestian. Itu je. Macam juga solat tarawih 20 rakaat ke 8 rakaat, tak ada ijma' kat situ. So sebab apa yang Umar letakkan, kalau dia letakkanlah jumlah 20, bukan maksud dia itu kesepakatan semua orang. Faham tak? Pasal dalil datang bertentangan cara tersebut. Cuma masalah dia yang ada adalah apa? Adalah solat malam, qiyam Ramadan tu adalah disyariatkan. Itu ijma'. Mana qiyam Ramadan, ijma'. Bangun malam tadi berusaha untuk solat ke, baca Quran ke, apa sekali berzikir ke, itu ijma'. Adapun solat tu jumlah berapa? Tak ada ijma'. Jangan gatal dia kata, tak kono tu suka para sahabat. Jangan. Pasal apa yang dibuat oleh para ulama dahulu adalah macam zaman para sahabat dahulu, dia banyakkan jumlah rakaat kerana apa? Kerana tak boleh baca panjang. Orang ramai tak ikut. Maka banyakkan rakaat bila bacaan pendek-pendek. Sikitkan bilangan rakaat bila bacaan panjang. Contoh macam satu rakaat tu baca 2 muka setengah ke, 2 muka setengah. Nak habis satu juzuk boleh? 2 helai setengah. 2 helai setengah. For every rakaat 2 helai setengah. Confirm habis. Lupa lah kan. Tapi sebenarnya kalau dia kata orang tu hafal Quran, dia boleh buat. Dia boleh buat satu rakaat tu 2 helai setengah. Kami di Yaman dulu memang imam-imam di masjid-masjid di Yaman, kalau rakaat Ramadan kan 28 je. Tapi 2 helai setengah satu rakaat.
Balik-balik tu bengkak lutut, bengkak betis, kembang, keras je. Kejang, lama berdiri. Serius. Bawa betul, bawa. Itu bawa betul, kena. Kalau baca pendek-pendek, dan banyakkan bilangan rakaat. Itu beza dia. Tapi dalam kita bukan kejar. Macam solat tarawih ni bukan kejar macam lumba lari. Nak cepat-cepat habis. Sebab apa nak balik rumah tidur? Apa hal? Kan dia solat, nak balik-balik lah. Kan solat perlahan-lahan. Itu nama dia tarawih. Datang kita nak buat cepat. So, cepat. Nak kena 20 ni. Nak kena sekian. Nak kena sekian. Masalah lah. Ini masyarakat kita salah faham. Ijma' itu apa? Ijma' ni kesepakatan para sahabat atau para tabi'in di atas satu hukum. Mana berkenaan dengan adakah dia wajib atau sunat atau haram atau harus atau mubah dan sebagainya. Bukannya dah bahkan tak ada datang bukan masalah tak ada nas. Diorang derive daripada nas. Ada nas datang. So apa maksud dalilnya? Itu kat situ yang akan datang hukum tadi. Adakah dia wajib atau sunat atau haram atau harus. Berdasar pada dalil tadi, adakah dia wajib atau sunat atau haram atau harus atau mubah. Itu yang dimaksudkan dengan kesepakatan para sahabat ataupun para ulama. Bukannya ni. Yang berikutnya kalau contoh macam benda-benda baru. Itu panggil ijtihad yang baru. Contoh macam berkenaan dengan internet. Kan berkenaan dengan insulin. Berkenaan dengan puasa. Nak buka berpuasa pakai inhaler. Itu benda baru. Dan para sahabat Nabi tak wujud. Dekat situ kita akan kiaskan. Kita akan bandingkan, bahaskan. Dan bila dia datang dalil, datang hukum. Okey. Ada timbul masalah itu. Ijma' ke tidak? Betul tajuk ijma'. Sepakat tak para ulama' di atas hukum tadi? Itu tajuk lain. Ada zaman para sahabat Nabi dahulu, hukum tu jelas. Kalau ada percanggahan, ada percanggahan. Kalau sahabat ni kata A, sahabat ni kata B. Itu ada canggahan. Macam masalah aurat wanita kan, dipercanggahkan. Tapi percanggahan dia sikit je. Sama ada muka, yang zahir itu, muka dan juga ni. Ataupun yang zahir itu pakaian wanita itu sendiri. Itu je. Jangan open yang ketiga. Open yang ketiga macam ada seorang tu pengarang buku apa tafsir punda lah. Kat belakang tu dia. Dia kata apa? Dia kata, ya, itu berbeza, dia kata. Saya kata gila orang tu ni. Dia cakap, dia kata. Ada makcik tu datang kan tanya, bapak tidak bapak ustaz nak tanya. Dia kata apa? Adakah bapak telah menerapkan tentang berhijab dalam keluarga bapak, dia kata. Jilbab. Pasal bini dia tak pakai, bini dia pakai style itu, anak dia baru nak pakai, tak pakai lah. Banyak tak pakai. Dia sebenarnya ahli tafsir. Di Indonesia, dia adalah seorang ahli tafsir. Ahli tafsir. Tapi yang best ni lah, dia mulakan kena kakak tu, dia kata. Ya, itu dia kata, adakah ibu telah berjilbab, dia kata. Sudah. Belum lagi, dia kata. Pakcik tu macam, ya ke? Dia mainkan macam tu. Dia mainkan. Pasal sebenarnya dia ayat yang datang surah Ahzab lain. Ayat datang dalam surah An-Nur lain. Ayat jilbab. Jilbab ni adalah kain besar yang digunakan untuk tudung seluruh badan. Itu jilbab. Sedangkan khimar yang dalam surah An-Nur, khimar tudung kepala. It's actually two different things yang gabung dua-dua sekali ayat tu. Apa pasal? Faham tak? Dia pula dia kata. Last sekali dia kata yang sebenar dituntut adalah pakaian terhormat. Kalau terhormat zaman kita sekarang ni skirt pendek sampai pada lutut. Then terhormat lah tu. Gila tu kan. Yang pakai singlet jangan nampak ketiak. Tak nampak ketiak masih terhormat. Kalau satu zaman nanti orang kata itu tak ada masalah. Pasal dulu ada seorang pengguam. Dia masuk YM chatting Kemudian dia nak sampaikan dakwah dia. Dia kata, saya rasa, dia kata, tak sepatutnya kita dipaksa orang beriman dan sebagainya, percaya. Dan dia kata, kalau di sini ada seorang budak gatal, dia kata apa? Apakah tanggungjawab apa? Dia bagilah seorang ustaz cakap ni, Dia pun cakap juga. Datang kat saya, tanggungjawab seorang bapa tu adalah menghalang anak dia daripada masuk neraka. Allah Ta'ala Al-Quran kan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahkan benda tu akan menjadi didikan dunia akhirat. Akhlak di dunia dia akan atur. Jaga dia dosa pun dia akan atur. Pasal jaga dia dunia akhirat. Anak dia akan jadi orang paling baik. Dia tak ada. Dia kata, I akan suruh anak I menghormati nilai-nilai norma masyarakat. Aku kata, yang cuma masalah kalau anak aku duduk dekat pakcik duduk dekat dekat Perancis. Di Perancis kahwin jantan-jantan boleh. So anak pakcik kena hormat lah. Saya kena hormati, kena kahwin. Orang bogil pun, saya kena hormati orang bogil. Apa hal? Saya tak masuk macam tu. Itulah maksud dia, saya kata. Itu maksud dia. Pasal bila orang tu kata kena hormati norma masyarakat, dia ada masalah itu pasal gap. Norma masyarakat berubah. Zaman dulu dalam berduaan, pegang tangan, satu kampung kecoh. Bapak keluar parang gitu. Siapa dah jalan anak aku? Kan macam tu. Zaman sekarang mana ada? Abah takut pula anak tak kahwin. Pergilah. Takut anak tak kahwin. Ya, faham tak? Dia dah lain dah. Dah amat lain. Pasal pemikiran kita dia masuk barat punya ideologi. So sekali kita bercakap macam itulah. Apa salahnya, Allah pegang-pegang sikit je, bukannya luak pun. Siapa?
Ini masalah dia, ada kena kenal lu. Padahal dia dulu kahwin, elok kekal sampai ke mati, tak kenal pun kecuali malam kahwin je. Baru kenal. Awak siapa? Nama saya sekian, baru nak bercinta. Yang ini cinta siap-siap dulu, dan sekali dah kahwin, jemu. Tengok muka macam boring tengok muka kau. Ini masalah dia, banyak orang salah faham bab berkenaan kahwin ni. Jadi pasal dia norma masyarakat takkan berubah ikut zaman. Macam dulu wanita pertama saya tunjuk gambar tu yang kena pesaman kerana pakai swimming suit. Kalau banding swimming suit di zaman sekarang ni, swimming suit muslimah yang orang Malaysia beli kan, muslimah kena ada skirt, dia kena saman, tahu tak? Kena berpakaian tak senonoh di khayat ramai pada zaman 60-an 50-an tu. Sekarang ni tengok terbalik kan, yang perempuan zaman sekarang ni pakai baju dalam, seluar dalam, pergi mandi, mana ada tutup apa kan. Yang jelas sekali kita tu norma masyarakat berubah, tu tak boleh pakai sebenarnya. Tak boleh kita gunakan itu. Pasal batasan agama tadi, dia tidak berdasar kepada masyarakat. Bahkan dia berdasar pada tu sebab kena para sahabat Nabi jadi ukuran kita, bukannya kepada semua orang. Okey. Dan juga dia kena tahu ma'rifatul ikhtilaf. Dia kena tahu juga apa ikhtilaf, percanggahan. Benda ada percanggahan, dia kena ada percanggahan. Bukan dia main cakap je benda, ni ijma', ini ijma'. Dia tahu ijma' aje, janggah tak tahu. Tak masalah juga. Apa percanggahan tadi? Al-waqi'u bainas sahabati, yang berlaku di antara para sahabat radhiyallahu anhum, saudara mereka, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan siapa-siapa sudah mereka di kalangan tabi'in, itu pengikut pelajar-pelajar para sahabat, wal a'immatul mujtahidin, juga imam mujtahid yang berikutnya, fil mas'alatil lati yaqdi fiha, pada masalah yang dia menghakimkan padanya, dia jadi hakim padanya, maka dia kena tahu ada tak percanggahan dekat sini. Macam masalah pewarisan harta ke, masalah apa orang tu mati tinggalkan mak, tinggalkan abah, tinggalkan seorang anak perempuan. So macam mana mak dia punya? Ataupun tak tinggalkan anak, tinggalkan adik-beradik. Ataupun tak tinggal adik-beradik, tak tinggal adik-beradik, tidak waris. So tinggal mak, tinggal bapak. So macam mana pembahagian harta dia? Adakah 1/3 mak punya, 2/3 bapak punya, ataupun 1/3, macam mana? So, konsep dia kita kena tahu kat sini, dia tak ada berlaku kat situ, akan berlaku apa perbezaan pendapat berdasar kepada ijtihad para sahabat Nabi SAW dahulu. Jadi dia kena tahu supaya apa? Liyakuna ala basiratin fima yajtahidu fihi wa yahkumu bihi, supaya dia menjadi di atas keterangan, kejelasan, keadaan jelas pada apa yang diberijtihad padanya, dan dia menghukum dengannya, supaya dia tahu apakah yang boleh, apa yang tak boleh, mana ada percanggahan, apa yang tak ada percanggahan. Macam masalah cerai 3 jatuh 3 tu kan, macam hakim-hakim Malaysia dah kena start, dah buka. Jadi macam kena fikirkan bahawa masalah 3 jatuh 3 tadi bukan ijma', dia adalah benda khilaf. Ada pendapat itu yang Umar buat, dia 3 jatuh 3. Yang sebelum daripada Umar laksanakan 3 jatuh 1. Sebab zaman kita sekarang banyak orang tak dapat didikan yang betul berkenaan pernikahan. So diorang kadang-kadang terlepas mulut, lepas tu baru sibuk cari jalan macam cara nak buat. Dia tak berfikir langsung, dia fikir marah sangat, dia lafaz 3 terus. Itu masalah dia. Macam talak orang yang marah. Orang marah yang dia hilang kawalan, hilang akal ketika dia marah. Macam mana? Pasal dalam para ulama bercanggahan pendapat. Talak orang mabuk. Bukan mabuk laut, mabuk minum arak. Ada percanggahan. Para ulama bercanggahan pendapat di situ. Sebab dia kata kerana ulama Syafi'i, dia kata jalankan apa dia cakap, biar kena rasa apa benda yang dia buat. Tapi ada satu peringkat dia dia tak tahu dia cakap apa. Di mana dia berdosa kerana minum arak, tapi dia cakap dan tak sedar. Tak boleh kita jalankan benda tersebut. Sebab dia cakap dalam keadaan tak sedar. Macam dia macam ngigau lah. Kalau ngigau pun tak kena. Kita tak, Imam Syafi'i kata tak, pasal ini dia sengaja jadikan diri kita tak sedar dengan perbuatan dia sendiri, maka jatuhkan berapa dia cakap. Tu ada percanggahan kat situ. So hakim zaman kita sekarang patut terbuka, kena faham mana yang khilaf, mana yang ijma', supaya jangan sampai dia terkongkong dengan satu pendapat, last sekali tak tahu macam mana nak buat. Macam kes kes cerai lah di Malaysia sekarang ni, masalah nafkah, masalah banyak benda yang kita dilihat terlanggar kat sini. Okey, kemudian dia kata apa? Wa ma'rifatu turuqul ijtihad, dan dia kena mengetahui jalan-jalan ijtihad. Itu apa? Iaitu turuqul muaddiyati ila istimbatil ahkam min adillatiha, cara jalan untuk yang membawa, jalan-jalan yang membawa kepada pengambilan hukum. Istimbat ni pengeluaran hukum-hukum daripada dalil-dalilnya. Kalau datang dalil, kita nak tahu dalilnya haram ke, wajib ke, sunat ke, haram. Dia tahu tak cara nak ambil hukum. Pasal ada dalil yang umum, ada yang khusus, ada mujmal, datang secara bentuk umum, ada mufassar, dijelaskan, ada datang dalam mutlak, ada muqayyad. Dia kena tahu hukum, cara nak keluarkan hukum. Nanti kata dia macam orang macam ahli bid'ah yang suka baca satu hadis je, itu dia pegang sampai bila.
Tapi hadis ini datang. Saya baru ni saya malas sebenarnya nak tengok kumpulan yang kata Allah Ta'ala ada tanpa bertempat tu. Saya tak nak tengok sebenarnya, malas menyampah. Tapi baru ni saya tertengok jugalah, dengar dia cakap apa, sampai A sampai Z. Lepas saya cek balik. Lepas dia baca hadis, dia kata, Ali bin Abi Talib telah berkata, Kana Allah walam yaku syai'a wa kana bilal makan. Wa huwa ma'hu kamakan. Di sini dia ambil kata-kata Ali, dia kata Allah Ta'ala dahulunya wujud. Tak ada apa benda bersama dia. Okey, faham? Kita faham. Dan dia ada tanpa bertempat. Wa kana bil makan, dia tanpa tempat. Dan dia wa kana, dan dia ada sekarang ni kama, dan dia ada sekarang ni wa maujud kamakan, macam ni dia ada dahulu. Okey, dia cakap dia tak ada alam, tak ada sekian, tak ada alam, tak ada dua alam, tak ada sekian cakap itu. Last sekali kata-kata dia masalah. Saya cek tak datang mana. Padahal Bukhari ada hadis. Hadis datang, Nabi kata, Kana Allah walam yaku syai'a. Dahulunya hanya ada Allah. Walam yaku syai'a, dan tak ada bersama dengan dia apa benda. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan arasnya ketika itu di atas air. Kita pening sikit pasal Nabi kata macam ni, Ali kata macam tu. Cek balik yang Ali kata tu punya dalam kitab Syiah. Kitab Syiah dalam surah, dalam kitab Al-Kafi Syiah, dan juga dalam dalam Nahjul Balagah. Yang Bukhari Syiah. Bukhari tak ada, tu masalah dia. Masalah kata-kata tadi tak ada. Yang Bukhari bagi ni, yang Bukhari Muslim riwayatkan, ada arash. Diorang kata tak ada arash, tak ada kedudukan. Sedangkan dalam kisah tersebut datang walam wa kana arshu 'alal ma'. Arash Allah Ta'ala di atas air. Kita faham tapi tak reti nak buat, tak boleh bayangkan. Anyway, kita tahu ada kedudukan. Diorang kata tak ada kedudukan langsung. Jadi Syiah punya kitab digunakan, dia sebar kata-kata Ali tadi, dia grind dia ke sini ke sana. Kita macam bagus ni diorang ni, rupanya kita Syiah dia ambil. Gila betul. Selamba je, tanpa rasa takut, tanpa rasa segan. Hadis Syiah disebarkan. Nahjul Balaghah tu, Syarif apa nama dia dengan Ali 400 tahun ke 500 tahun jarak dia dengan Ali bin Abi Talib. Tiba-tiba dia ceritakan Ali kata apa dalam Al-Kafi. Syiah punya pure source, sumber Syiah yang utama. Macam Bukhari kita lah. Macam Bukhari kita lah. Dia dalam Syiah ada Al-Kafi. Dia datang, dia ambil hadis tadi, dia grind. Ini ahli bid'ah. Kata-kata ahli sunnah ni dia ambil dalil tadi semua sekali letak sekaligus. Mana yang tak boleh pakai tolak, tinggal yang ada je. Itu cara pengambilan hukum yang kena ada. So sekarang seorang yang dipanggil sebagai hakim tadi kena ada kemahiran tadi. Dia bukan semesti jadi, pasal dia memang dia nak menghukum, dia kena tahu cara pengambilan hukum. Kalau dia tak tahu dalil tu datang mana, hadis mana duduk, mana kemudian mana sekian, nak buat macam mana? Tak tahu nasah mansukh mana satu, kan? Tak tahu makanan masalah apa kita cara pengambilan hukum tadi, maka dia akan masalah. Wa kaifatul istidlal bitilkal adillati ala ahkam, dan cara untuk pendalilan dengan dalil-dalil berkenaan ke atas hukum. Dia kena tahu. Kalau dia tak tahu, dia masalah. Ini seorang hakim yang tak tahu untuk berhukum. Kita sekarang ni hakim duduk buka apa? Lord Reid kata. Dalam James lawan John kata. Itu masalah dia. Dia ambil apa yang berlaku kat Inggeris sebagai hukuman dia. Itu common law. Common law maksud dia undang-undang apa yang Inggeris dah hukum dulu, kita hukum pula pada rakyat kita. Kalau zaman dia tak sama dengan zaman kita, tapi kita ambil juga. Dalam kes James lawan James, pada tahun sekian. Cara macam tu. Itu common law. Itu sebab common law ni tak ada buku. Siapa tahu? Common law tak ada buku. Di cases yang terdahulu diambil, dijadikan hukum untuk yang baru. Sedangkan kita dalam Islam, kita ada peraturan dia. Tu pelik banyak orang kita bisingkan kata Islam ni tak bersistem. Padahal yang diorang pakai common law tu lagi tak ada sistem. Tak ada dalam tu, tak ada sebarang. Tak ada buku. Tanya, buku mana buku? Tunjuk saya buku. Pasal semua sekali dia akan ambil undang-undang lama. Sebab lawyer ni akan pergi lama-lama belajar dan dapat gaji mahal-mahal. Kes konon ni pasal dia hafal kebanyakan daripada hukum-hukum terdahulu. Mana yang dekat Britain tu, siapa-siapa langgar, siapa langgar. Naik kuda langgar orang sekian. Maka siapa kena bayar? Orang ni kena bayar. Dan dia pakai kat sini. Automatik. Itu common law. Mana ada buku common law dia? Tunjuk kan? Mana ada common law? Buku dia. Pandai-pandai je. Jadi undang-undang tak tahu datang mana. Masalah kita. Masyarakat kita ni kan. Dah jahil, degil ke kepala. Okey. Kemudian wa ma'rifatu tarafin min lisanil Arab. Maksudnya dia kena mengetahui satu cabang daripada lidah Arab. Maksudnya ay yakuna ala syai'in min ma'rifatil lughatil arabiyyah. Hendak dia ketahui tentang hukum bahasa Arab. Sebab ini bila kita bincangkan dia berhukum dengan hukum Islam.
Sebab dalam hukum Islam tadi, nas atau teks, dalil tadi dalam bahasa Arab. So kalau dia jahil bahasa Arab huwa-hum saja, masalah kau. Ini saya pernah jadi kes, nak tengok ada qadi daerah datang Yaman tu, tak boleh bahasa Arab. Gagap ni terus terang ni, tak ada tipunya. Tapi qadi daerah tak tahu bahasa Arab, serius. Gelak aku yang cerita orang. Okey. Cerita betul, kisah benar. Mana boleh, pasal dia nak menghukum, dia tak tahu. Pasal yang kita kata telah didraftkan satu benda. Tapi anda sebagai seorang hakim, anda tak boleh terikat dengan masa. Bahkan anda boleh keadaan suasana tadi mungkin tak serupa dengan apa yang berlaku. Pasal orang tua, orang muda, tajuk lain. Kan duduk tempat mana, tajuk lain. Kan gaji berapa, cara hidup lain. Jadi hakim tadi memerintah, dia menghukum, dia akan ada imbangan kat situ. Sebab kenapa kita tak manusia? Orang tak robot je. Kalau tak, dia tak robot je lah. Nak berhukum kan, kau tak cap jari sana, kau tak cap jari sini. Type apa ni masalah korang, keluar robot. Mana ada? Hakim ni akan tengok, dengar. Cakap. Jadi supaya dia dapat nilai. Bila kita sekarang masalah, bila hakim mahkamah tak nak dengar cakap apa, orang yang didakwa atau pendakwa tadi, dia sibuk dengan apa? Hantar lawyer. Tak ada lawyer, dia tak dengar. Masalah. Mahkamah syariah kan jadi kes masalah tu. Masalah yang paling banyak berlaku, hakim tak nak dengar kes kalau datang dengan daripada mulut orang tu sendiri. Memanglah saya tak salahkan juga, ada orang-orang yang membebel itu pasal. Contoh macam dalam kes perceraian laki bini tu membebel atau laki tu memaki dan sebagainya, melampau-lampau gila-gila. Sampai kan tak tajuk dia cerai ke tidak aje. Tapi perbincangan datang, kau hari tu kau buat sekian kat abah aku, kau sekian. Dia gaduh, hakim macam bila nak habis ni kan. Pasal dia tak straight to the point. Jadi memang saya faham bila hakim tu kata mesti ada lawyer, supaya lawyer tadi present tajuk tersebut straight to the point. Apa nak dibincangkan, apa yang perlu dia nak, apa yang dia nak tuntut. Nak hanak ke, nak sekian ke, apa dia nak. Tapi masalah sekarang kita dia letakkan lawyer ni sebagai syarat, sampai kan tak dengar langsung tak boleh juga. Banyak orang jadi kes masalah kadang bini isteri ditinggalkan oleh suami. Tempoh 6 tahun pun ada, 7 tahun pun ada. Seriously. 6 tahun, 7 tahun ditinggalkan oleh suami. Yang hakim mahkamah syariah ni tak nak putuskan. Tu yang kawan saya dia pergi dekat Pahang, dia cerita dekat Temeloh. Alhamdulillah. Dia kat Temeloh, jadi dia pergi naik atas untuk kursus nikah. Dia turun bawah, tengok ada makcik tu datang mengadu suami tak balik rumah lama, tak bagi nafkah sebagainya. Pegawai Jabatan Agama Islam tu kata apa? Udahlah makcik, dah tua dah, nak cerai kenapa? Udahlah, tak malu ke kat orang? Jadi makcik tu dia psycho oleh pegawai tu. Kawan saya dengar. Dia naik atas balik, dia kata apa? Syekh, dia cakap dengan hakim daerah, budak muda lagi, balik Azhar. Dia kata, entar ajar dalam kelas, dia bagus, dia kata, bukan nak nikah ni. Kita tengok kat bawah ni pegawai yang tahu apa. Makcik tu datang dengan mengadukan suami dia tak datang balik rumah berapa lama dan sebagainya. Tak ada tindakan dia ambil langsung. Mana boleh macam tu? Dalam Islam kita suami tu tak jalankan hak, panggil. Tak panggil, cari polis lah, gunakan. Kenapa tak boleh guna polis? Ke polis tak nak bagi kerjasama dengan mahkamah syariah, nak tahu juga. Kalau polis tak nak bagi kerjasama, kita nak tahu benda tersebut. Adakah polis tak nak buat kerja? Kalau ini pelaksanaan undang-undang. Jadi undang-undang masalah sivil, polis beria, beratur kan, duduk depan tu, kan, pegang. Soalan, mahkamah syariah kenapa tak ada kuasa ke? Hak-hak anak, hak sekian sebagainya. Masalah perceraian, kan suami polis tak campur. Nafkah bini tak diberikan, suami lain tak beri nafkah. Tak boleh nak panggil. Laki tu hilang, tak boleh panggil, tak tahu apa. Gila betul. Kan jadi kes masalah kat sini. Jadi kat sini patutnya hakim tu dia kena pandang, tengok, dengar apa benda jadi. Kadang-kadang makcik tu dah tua, tak ada duit nak appoint lawyer. Ada orang tu nak appoint untuk apa, nak rasmi perceraian pun tak boleh. Sebab fail dah hilang lah, tak tahu duduk mana lah. Tapi dah cerai dah. Apa jadi tak tahu. Pasal dia nak suarakan diri dia untuk perceraian, tak boleh. Kenapa? Jadi sebab kenapa tajuk ni, sebab kenapa kita sepatutnya hakim dia tu kena tahu bab ni. Jadi kata kerana dalam hukum Islam sepatutnya kalau kita kata kerana teks dalam bahasa Arab, maka hakim tu mengistaf ayyakuna ala syai'in min ma'rifatil bilughatil arabiyyah. Jadi dia berada pada satu tahap daripada pengetahuan dengan bahasa Arab. Wa istiqaqil alfaziha, dan derive maknanya diambil, dikeluarkan lafaz-lafaznya. Wa tasrifiyah, dan tasrif dia. Fa'ala dengan fa'ala dia tak kenal kan, af'ala tak kenal, fa'ala tak kenal, istaf'ala tak kenal, tafa'ala tak kenal, masalah lah. Wujuhul i'rab, mana mubtada', mana khabar, mana tak tahu. Li'annaha lughatu syar'i min kitabin wa sunnatin.
au min sunnah au sunnati. Maksudnya kerana ia adalah bahasa syarak. Bahasa Arab ni adalah bahasa syarak daripada kitab dan sunnah. Mana kena belajar kalau dia nak belajar hakim. Tapi saya kata hakim mahkamah syariah ada banyak yang tak tahu bahasa Arab. Dia tahu bahasa Arab basic je, huwa mahum je. Ini masalah, ini cakap betul ni, bukan tipu. Memang betul. Tahap dia sekolah apa siap masjid. Yang tahu belajar sekolah bahasa Arab. Ada orang siap tu. Dia ni buat time ada saya nikah. Dia buat garang lah macam. Tak ada benda pun. Ulang sekali lagi. Dia dah datang lewat. Saya kata pak cik ni geng sangat kan macam domir tak kena tu. Domir. Dia belajar kata domir dalam apa nikah tadi tak kena. Saya pun kawan Arab saya ada seorang, saya bawa datang. Dia temankan saya lah pergi nikahan anak saudara saya. Lepas tu saya pergi, saya tolak. Kawan saya pergi sembang dengan dia. Kawan saya pun cakap bahasa Arab dengan dia. Dia cakap, angga tu lah lari. Dia ingat pandai sangat bahasa Arab. Tolak orang Arab sembang, dia lari. Apalah. Ini lawak sikit, tapi kisah benar kan. Kita kerana kadang-kadang belajar tahap, fikirlah kita belajar apa kan, tahap mana kita belajar. Contoh kita lah, macam saya sendiri, saya peribadi. Bahasa Inggeris saya tak belajar betul-betul sangat. Jadi bila orang bersembang bahasa Inggeris tentang literature ke, tentang benda sekian ke, mana betul masalah ikut undang punya clause, saya takkan campur. Takkan campur macam I think what kan. Tak boleh lah. Macam tu kan masalah syarak. Ni yang pelik zaman kita sekarang ni, orang yang tak belajar apa bahasa Arab nak sibuk bincang tentang hukum halal haram. Gila. Kan ni masalah dia. So jadi seorang hakim pasti dia dalam Islam ni pasti dia kena tahu, sebab undang-undang Islam ini derive dari Quran dan Sunnah. So dengan sebab itu dia kena tahu Quran dan Sunnah. Kena tahu Quran dan Sunnah, kena tahu bahasa Arab. Kena tahu bahasa Arab. Kemudian wa ma'rifatu tafsir kitabillah. Hendak tahu tafsir kitab Allah. Wal aslu fi hadhihi syurutis sittah as-sabiqah. Okey, baik. Asal pada hukum, pada syarat-syarat yang 6 yang kita sebutkan itu pada awal ni, berkenaan dengan tahu ijtihad, tahu sekian sebagainya. Okey, adalah ma rawahu Abu Daud. Apa dia kata Abu Daud, hadis nombor 3573. 3573. Wa ghairuhu, dan selain Abu Daud, an Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah al-Aslami, dari Nabi, daripada Nabi SAW, qala, beliau berkata, al-qudatu salasatun. Al-qudatu salasatun. Hakim-hakim ni, hakim-hakim mana apa hakim, bukan pemerintah, hakim yang menguruskan urusan manusia ni. Qadi-qadi ni ada 3 bentuk. Wahidun fil jannati wasnani fin nar. 1 dalam syurga, 2 dalam neraka. 3. Seorang jadi hakim ni dia antara salah satu antara 3. Either dia yang masuk dalam syurga atau masuk dalam neraka. Okey, 1 dalam syurga, 2 dalam neraka. Fa ammal ladzi fil jannati. Maka adapun orang yang hakim yang mana masuk dalam syurga ni, farajulun, maka dia seorang lelaki yang arafal haqqa, tahu kebenaran. Faqada bihi, dan maka dia tahu apa? Maka dia tahu kebenaran dan juga menghukum dia, menghakimi dia dengan kebenaran. Faqada bihi, maka dia berhukum dengan kebenaran. Warajulun, dan satu lagi yang kedua lah yang masuk neraka adalah warajulun arafal haqqa, dia tahu kebenaran. Fajara fil hukmi, maka dia zalim dalam dia punya hukum. Fahuwa finnar, maka dia neraka. Warajulun, dan yang ketiga adalah rajulun, seorang lelaki, qada linnasi, menghukum atau menghakimi pada manusia ala jahlin, dalam keadaan jahil. Fahuwa finnar, maka di dalam neraka. Masuk dalam neraka tadi, dalam dua dalam neraka, 1 dalam syurga. Maksud dia yang tahu kebenaran, hukum kebenaran, syurga. Tahu kebenaran, hukum opposite kebenaran, neraka. Tak tahu kebenaran, hukum manusia, neraka. Okey. Jadi dia kata kat sini, dia kata itu pembahagian diberikan. Dan maksud ala jahlin, di atas kejahilan, ai laisa ladaihi ma'rifatun bima yusiluhu ilal qada. Dia tak ada kepadanya, tak ada di sisinya sebarang pengetahuan dengan perkara yang menyampaikannya kepada penghakiman. Bil haqqi, dengan kebenaran. Alladzi yurdillahu, yang dia akan yurdillaha, yang dia akan redhakan Allah Taala dengan azza wa jalla dengannya. Dia tak tahu hukum yang mana Allah Taala suka untuk dia hukum dengannya. So tak boleh lah. Pasal dia kena tarik diri dari awal daripada jadi hakim. Bukannya dia pilih untuk jadi hakim sekalipun dia jahil. Daripada orang lain baik, I baik sikit, tak ada. Qala fil iqna', berkata dan syarah iqna' ni syarah kepada Qawaitan wa Takrib. Dia kata apa? Wal qadi alladhi yanfudhu hukmuhu huwal awwal, dan qadi yang melaksanakan hukum dia adalah yang pertama. Okey? Yang berjalan hukum yang berjalan adalah qadi yang pertama. Maksudnya kalau hakim tadi tahu kebenaran, hukum dan kebenaran, dia adalah hakim yang keputusan dia berjalan.
Al-qadi alladhi yanfudhu hukmuhu huwa al-awwal. Wathani wathalith. Dan kedua dan ketiga ni la i'tibara fi bihukmihima. Tak ada pengambil kiraan dalam hukum mereka berdua. Dihukum pun tapi lara. Maksud dia ni kata tak patuh pun tak apa masalah dia. Tapi kita kata benda ni kita tak sampai peringkat kita menjatuhkan senjata dan sebagainya. Cuma tak follow pun tak ada masalah. Itu yang dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam kitab Iqna' dia. Dia terangkan macam tu. Pasal yang mana yang pertama tadi tahu kebenaran, hukum kebenaran, kita kena follow. Apa keadaan sekalipun ikut. Bahkan tak ikut follow adalah berdosa. Ada pun yang dua lagi tadi tak ada ambil kira pun ada hukum mereka berdua. Wa ma rawahul Bukhari. Dapatkan diriwayatkan Imam Bukhari hadis nombor 6919, wa Muslim dan Muslim hadis nombor 1716, an Abdullah bin Amr bin As, daripada Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza hakamal hakimu, bila menghukum seorang hakim, fajtahada, lalu dia bersungguh-sungguh, hakim ni berijtihad, thumma asaba, lalu dia tepat, dia menghukum dan dia tepat, dia cuba cari hukum dan dia tepat, falahu ajran, maka untuk dia ada 2 pahala. Wa idza hakama, dan bila dia berhukum, fajtahada, maka dia bersungguh, thumma akhta'a, kemudian tersilap lain, dia bukan unintentionally. Faham tak? Falahu ajr, maka untuk dia 1 pahala. Okey, ijtihada, maksud ijtihada tadi badala wus'ahu, dia kerahkan usaha dia, lita'arrufi 'alal qadiyati, untuk mengetahui tentang urusan tersebut. Contoh macam nak tahu hukum ni halal ke haram, dia cari panggil. Dia tak tahu, panggil orang yang tahu. Dia tak dapat pengetahuan, tanya orang yang tahu. Dia cara gunakan. Kalau dia kata tempat tak ada kat sini, hantar orang pergi cek apa jadi kat sana. Okey. Li ta'arrufi 'ala qadiyah, untuk dia ketahui, dia mengetahui atas kejadian tersebut. Wa ma'rifatil haqq fiha, dan supaya dia dapat tahu kebenaran padanya. Asaba, maksud asaba tepat, menepati al-haqqa, kebenaran, wal waqi' fi hukmihi, dan juga yang sebenar dalam hukumnya. Akhta'a, maksud dia al-haqqa wa waqi' al-amri fi qada'ihi, mana yang sebenar, dia tersalah tak tahu yang sebenar, atau tersilap hukum, mana orang tak patut kena terkena. Okey. Tapi kalau dalam state biasa ni ada tajuk sebenarnya. Kalau dia kata orang terhukum cara macam tu, ada pampasan diberikan untuk dia. Okey, tak boleh kita biarkan dia macam tu saja. Okey. Dan dia kata faqad dalla ala anna al-qadi, maka sebenarnya hadis ini telah menunjukkan bahawa al-qadi, ke atas bahawa qadi, hakim tu, alladhi yahkum bainas, yang menghakimi di antara manusia, wa yumdi hukmahu, dan dijalankan hukum dia, huwallazi ladaihi ahliyatul ijtihad, dia adalah yang pada sisinya ada kemampuan untuk berijtihad, kemampuan untuk cek hukum, kaji sekian, bukan lembek kan, macam aku dah sure salah ni, tak boleh. Tadi dia kena betul, dia tahu benda berkenaan salah atau tidak. Wala tatawaffaru ahliyatul ijtihad illa bi tahaqquqi hadhihi syurut, dan takkan terrealisasi kelayakan ijtihad kecuali terrealisasinya 6 syarat tadi. Itu apa? Tahu hukum Quran dan Sunnah, tahu ijma', tahu ikhtilaf, tahu berkenaan dengan apa tadi? Tahu dengan cara ijtihad, tahu cara bahasa Arab, tahu tafsir kitab Allah. Itu 6 perkara tersebut adalah benda yang berlaku pada apa? Seorang mujtahid saja. Dan sebab itu kita kata, kalau dia kata dia tidak mempunyai kemampuan tadi, macam mana nak menghukum? Lembek kan? Itu kenapa kita hakim tadi diberi gaji banyak, supaya dia apa? Pasal dia pandai. Kalau dia jenis level huwa-hum je, mana boleh? Level dia, ini hakim ni pandai ni, huwa-hum je pandai, mana boleh? Kan baca kitab, orang lain baca kitab banyak, dia baca kitab sikit je, tak boleh. Pasal layak dengan kedudukan dia, dia seorang yang paling tahu berkenaan dengan halal haram. Pasal Nabi dahulu penghukuman tadi tu dilaksanakan oleh pemerintah, tapi dalam sama macam Rasulullah SAW hantar Muaz bin Jabal, hantar sekian, dia suruh jadi penghukum di sana, menguruskan hukuman di sana, supaya benda tadi menjadi manusia yang berada di atas jalan Allah Ta'ala. Pasal itulah kerja para anbiya, ni kerja para nabi, memutuskan manusia supaya berada mengikut batasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, dia kata qala Nawawi rahimahullah, berkata Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, dan syarh Sahih Muslim 12-13, qala al ulama, berkata para ulama, ajma'al muslimuna, telah bersepakat orang Islam, ala anna hadzal hadis, bahawa hadis kita baca tadi, yang Nabi kata bila berijtihad seorang hakim ni, hakamal hakim, fajtahada, lalu dia bersungguh-sungguh berijtihad, dia betul dapat 2 pahala. Kalau dia tersilap pada realiti, dia nampak realiti macam dia tak terkena dengan realiti yang sepatutnya,
Tapi dia tidaklah mahu untuk zalim kat situ. Dia bukan cari jalan untuk menghalalkan yang haram. Dia faham, dia gunakan tapi terkena juga. Kan mungkin saksi tadi, orang ni saksi ada, ni saksi tak ada. Itu jadi kes. Pasal dalam Islam kita tahu saksi itu penting. Kalau kata orang A cakap tapi tak ada saksi, orang B walaupun A tu betul tapi B yang ada saksi, tak masalah. Pasal pembuktian mesti berlaku dengan saksi, dengan memanglah orang tu boleh tipu. Sebab Nabi nanti kita sampai pada hadis Nabi SAW, Nabi kata aku hanya manusia. Apa aku nampak, aku hukum, apa aku nampak, dia kata. Apa aku dengar. Mungkin adakan kamu ni dia punya lidah, dia punya hujah dia lebih sedap daripada teman dia. Tapi Nabi kata ketahuilah, dia kata, barang siapa yang aku putuskan untuk dia satu tanah, keping tanah daripada tanah umat Islam. Mana satu sejengkal ke tanah umat Islam yang tak halal untuk dia, milik orang lain jadi milik dia. Dengan sebab hukum aku, ketahuilah aku yang putuskan untuk dia satu keping tanah api neraka. Bukannya aku hukum dia untuk menjadi halal, tak. Menang di mahkamah bukan maksud dia anda telah menang. Menang di mahkamah maksud dia anda telah lepas daripada dituntutan manusia. Tapi tuntutan Allah Ta'ala berjalan. Kalau memang anda tipu, memang Allah Ta'ala akan tuntut balik. So Nabi cakap macam tu sekali. So dia penghakiman tu berjalan macam tu di zaman Rasulullah SAW. Jadi Imam Nawawi kata, dia kata ajma'al muslimun, bersepakat umat Islam ala anna hadzal hadis, bahawa hadis ini yang dibincang tadi, fi hakimin alimin ahlin lil hukmi, ia adalah pada seorang hakim. Itu hakim, maksud dia hakim lah, hakim mahkamah atau pemerintah yang alim berpengetahuan, ahlin yang layak, lil hukmi untuk penghakiman. Fa in asaba, jika dia tepat, falahu ajran, untuk dia pahala. Dia layak, dia tepat, memang dia layak. Dan dia memang kita kata alim dan layak, bukannya setakat dia ni, dia memang layak untuk benda tersebut. Ada orang alim tapi tak layak menghukum, ada. So kelayakan tu lain benda yang lain. Dia kata falahu ajrun bi ijtihadihi wa ajrun bi isabatihi. Mana satu pahala kerana apa? Usaha yang dia buat untuk dapatkan hukum, dan kedua pahala untuk apa? Dia menepati hukum tersebut. Fa in akhta'a, jika dia tersalah, falahu ajrun, maka untuk dia satu ganjaran. Itu bi ijtihadi, dengan urusan kesungguhan dia mencari hukum tadi. Tersilap tapi dia buat kerja. Itu kerja kena buat. Kena diam je. Apa cerita? Kan? Hakim zaman sekarang kan. Saya rasa lepas tu pergi kelab minum arak. Terajang tu. Kan? Tak sungguh pun, itu cara hidup dia. Kan dia prestige dan sekian. Oh, well, dia kata macam tu kan. Gila betul. Orang macam tu jadi hakim, masalah. Kan? Gila. Faham tak? Orang mabuk, orang gila, semua jadi hakim. Lepas tu jadi dapat undang-undang pelik yang salahkan orang lain. Lain kali ada anak, hantar untuk belajar agama. Dia tahu sikit benda halal haram. Okey. Fa'amma man laysa lahu bi ahlin lil hukmi, adapun siapa yang tak ada kelayakan untuk menghukum, fala yahillu lahu bil hukm, maka tak halal untuk menghukum. Tak halal langsung. Kalau dia tak ada kelayakan, tak halal langsung. Ini macam kes apa? Perubatan tau. Mana perubatan? Kadang kata orang tu dia pergi cuba ubat, dia tak ada kelayakan untuk perubatan, lisens perubatan tak ada, dia buat mati, kena. Dia kan kena pampasan. Tapi kalau kata dia ada lisens untuk benda berkenaan, maka takkan dikenakan dia sebarang pendakwaan. Cuma kita kadang zaman kita sekarang ni, kes saman menyaman tu terlampau luas. Kadang kesilapan seorang tu satu hospital kena saman. Kan? Dia lupa qadar Allah Ta'ala. Manusia ni kan kita cuba buat macam ni keadaan sekalipun, kalau kata Allah Ta'ala bagi kita kecuali manusia, kita elakkan. Contoh macam lampu traffic light biasanya nyala, tiba-tiba hari ni padam. Kita kena keluar nak pergi bank. Nak kena uruskan ni. Kita punya transaction berjuta-juta. Tapi oleh kerana traffic light tu rosak, kita nak saman Jabatan Kerja Raya. Kerana apa? Menyebabkan saya rugi juta-juta. Manalah diorang jangkakan awak punya jalan laluan kat situ. Kan? Kes itu yang jadi kes terlepas tu dekat Selayang, pasal yang menyaman tadi doktor. Dia tahu prosedur apa yang boleh saman, maka dia saman, menang. Tapi dalam masa tempoh lama juga dapat. Anak tu besar dah, 19 tahun ke apa. Cacat, betul lah, cacat kekal. Ramai juga orang lain cacat anak. Kan kalau kata semua macam tu, tak siapa nak nak pegang anak je tak mau. Nanti kena saman gila kau. Kan masalah juga. La syarikalah. Ni payah dia. Jadi okey, kat sini tajuk dia bila orang tak ada kelayakan. Imam Nawawi kata, fa in hakama, jika dia menghukum orang yang tak ada kelayakan ni tadi, tak layak untuk menghukum, fala ajra lahu bal huwa athimun, tak ada pahala untuk dia, bahkan dia seorang berdosa. Wala yanfudhu hukmuhu, dan tak dijalankan hukum dia tak berjalan, tak valid. Dia kata sawaun wafaqal haqqa am la, tak kira sama ada dia menepati kebenaran atau tidak. Li'anna isabatahu ittifaqiyah, kerana ketepatan dia hanyalah kesengajaan.
Ai an ghairi qasdin, dengan tanpa keinginan. Laisat sadiratan, tidak ada ia muncul ketepatan tadi, an asli syar'in, daripada asal syarak. Fahuwa asin, maka dia ni adalah seorang yang menderhaka, fi jami' ahkamihi, pada semua hukum-hukumnya. Sawa'un wafaqas sawab am la, sama ada menepati kebenaran atau tidak. Wahia mardudah kullahu, maka dan dia mardudah kulluhu, dan dia tertolak seluruhnya. Wala yu'dharu fi syai'in min zalika, dan tak diberikan sebarang alasan untuk dia pada semua tersebut. Kalau salah, tadi kata cakap, oh dia tak tahu, tak ada. Wa fi ja'a fi sunan, dan sudah datang dalam sunan, antara sunan Abu Daud kita baca tadi, al-qudah salah satun. Qadi ni hakim-hakim ada 3, 1 dalam syurga, 2 dalam neraka. One from ni third. Kalau kita ada 100 hakim, 1 dalam syurga, 1 dalam neraka. Dia ada 300, 100 dalam syurga, 200 dalam neraka. Summa saqal hadis Abi Daud as-sabiq. Kemudian dia pun bawa lah hadis Abu Daud yang kita baca tadi. So, jadi maksudnya itu ada bincangkan berkenaan dengan tajuk Islam ni. Penghakiman tadi kena berdasar pada keadaan tersebut, bukannya berdasar pada kehendak orang ataupun kadar-kadar yang kita perhatikan. So banyak timbul zaman kita sekarang ni, orang kita dia sangka bahawa benda ni seronok, benda dia ni adalah privilege, sedangkan kita masih sebut ia adalah burden, tanggungjawab. Kita kata akan ditanya Allah Taala nanti, kalau kita memang kita kata benda sebut kita buat dengan gagal, dengan tanpa sebarang keprihatinan yang betul, maka Allah Taala akan hukum kita. 6 perkara tersebut terdatang daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan hakim yang mengetahui hukum. Okey, kemudian dia kata lepas tu, wa an yakuna sami'an basira. Wa an yakuna sami'an, hendak dia seorang yang mendengar. Pekak kau nak bagi hakim dengar apa? Kan? Dia kena seorang yang mendengar. Bahkan kadang pasal kita kata bahasa isyarat boleh sampai, tapi tak sejauh mana. Kalau orang kata bolehlah hakim tu dia pekak tapi dia menghukum, tapi sejauh mana dia faham apa yang dimaksudkan. Pasal bahasa ikut bahasa isyarat, ikut bangsa ni lain-lain tau rupanya. Bahasa isyarat Malaysia dengan Arab pun tak sama. Okay, presiden bahasa Malaysia macam mana? Presiden ni Arab macam ni. Rais, kepala. Ja ar-rais. Dia akan macam tu. Saya tengok satu stand up comedy dekat televisyen. Dia kata kalau untuk Jew dia ada 3 simbol. Simbol utama untuk orang syarat, simbol utama. Simbol kedua, hidung. Simbol ketiga untuk Yahudi. Saya gelak. Dia kata daripada satu ke satu lagi teruk daripada berikutnya. Dia kata dia first one janggut, dia kena hidung. Dia kata jelah, tapi tak universal. Dan sebab itu seorang hakim tadi kena mendengar. Kalau tak mendengar, kalau buta tu ada percanggahan juga. Tapi wa an yakuna basira, dan dia juga melihat. Kalau boleh melihat kan apa jadi, macam lompat, jatuh macam mana, siapa tikam, siapa pegang pisau. Dia pegang, siapa pegang? Dia tu, dia mana satu. Ada yang ketiga, bukan yang pertama tadi ke? Kau bagi hakim buta ke apa ni? Macam cerita. Kau siapa? Saya semalam datang hakim. Ya ke? Bukan kau datang ke? Tak ada masalah. Kan? Okay, jadi kenapa hakim tu kenapa? Mendengar, melihat. Dia bukan masalah tu, pasal untuk orang buta. Tak ada kerja lain lah dia. Jangan kita macam diskriminasi kerana orang tu cacat tak boleh bagi. Iyalah. Orang cacat kau suruh melari. Mana boleh? Pasal dia ada benda-benda dia. Ada benda yang kita kata layak untuk orang sekian, layak untuk orang sekian. Kerja manusia ni berdasar pada kemampuan masing-masing. Jangan kita apply semua sekali boleh buat. Menyamakan hak kepada semua orang. Masalah. Lepas tu bagi parking khas kenapa? Kalau sama hak, jangan bagi parking khas. Biar dia berbuk sama dengan kita. Jangan buat rem. Tak buat rem nanti kena saman. Tak ada rem untuk naik kan, kereta kursi roda. Kena buat pula. Kenapa? Dia special. Ada masalah kena special. Antara special jangan jadi hakim lah. Faham? Yang salah faham. Kita macam, ustaz ni apalah, tak ada diskriminasi pada orang buta. Geram betul aku. Kan orang dapat tandas khas. Awak dapat tandas khas. So maksudnya bila diberi tandas khas, maksudnya dia special. Special treatment. Dan tidak ada responsibility berat. Antara responsibility paling berat ditanggungkan kepada manusia adalah apa? Menghukumkan di antara dua manusia yang bercanggahan. Itu paling berat. Untuk mengatakan kau betul, kau salah. To say something to somebody, engkau betul, kau salah. Duit tu hak engkau, bukan hak dia. Untuk cakap benda macam tu, ini adalah benda besar. So kita nak burden kepada orang yang cacat. Tak gila ke? Tak apa, dia sanggup. Walau dia sanggup sekalipun, jangan bagi benda macam tu pada dia. Dia sanggup tuan, tak boleh. Tak, dia dapat sanggup pula. Surah wa ayyakuna katiban.
nak dia boleh menulis. Kata yang pandai tak boleh menulis. Masalah juga tak menulis kan. Nak bagi arahan je dia. Tuan tulis saya ada. Masalah juga. Ini ada cerita berkenaan Syekh Abdul Aziz bin Baz kan. Beliau buta umur 16 belasan tahun. Dia pernah melihat, pernah bercakap dan sebagainya. Dia buta lepas tu. Dia buta gradually lepas tu. Tapi sepanjang lepas daripada buta, dia seorang pembantu yang tukang baca untuk dia surat, tukang salin di kata-kata dia, tukang sekian. Pembantu dia tukang tulis, salin sebagainya. Bahkan bacakan kitab. Kalau orang kata kitab ni tak betul, tak baca. Baca dengar aku. Pembantu tu baca je dengar. Sampai habis boleh keluarkan. Macam kitab Fizal Quran bila orang bising-bising sebagainya, dia baca. Ada pembantu dia baca untuk dia. Lepas daripada tempoh tersebut, dia ada cerita lah. Ini kisah-kisah yang panjang. Tapi memang dia tak memegang. Dia diberikan jawatan untuk untuk masalah hariwan syarak, hukum-hukum fatwa dan sebagainya. Tak diberikan untuk penghakiman mahkamah. Hakim mahkamah lain. Hakim mahkamah lain. Tak diberikan macam tu. Okey. Maksud dia kena menulis, pandai menulis, boleh menulis. Supaya kita tahu dan menulis boleh baca lah. Kalau tak boleh menulis, tak boleh baca, pelik ke tu. Jadi dia kata boleh baca, hakim tu. Apa benda ni? Inilah surat di antara mereka berdua. Jom kau baca kan. Kau ni baca salah. Baca kan tak tahu baris, salah. Kau salah juga. So dengan tu sebab tu dia kena tahu membaca. Okay? Disleksi tak boleh. Disleksi nampak benda tu. Asal penyakit tu dulu tak wujud ke penyakit tu ke makin banyak sekarang? Tak, dia macam mana cakap. Dulu orang tak identify ke. Itu yang wujudnya kelas-kelas budak corot. Ya ke? Boleh jadi juga lah. Kalau corot. Corot kadang bagi orang game banyak bunyi juga. Disleksia apa? Dia nampak kapal terbang je. Itu kan memanglah. Zaman sekarang ada orang saya jumpa, anak dia bagi dia kecil, bagi main iPad, main iPhone, main kan. Jadi budak tu duduk semain dengar lagu YouTube je. Red, blue. Itu ya, mulut dia red blue je. Kan nampak warna macam blue, yellow. Benda lain macam cakap apa. Dan itu je ayat dia keluar. Mak dengan abah bila keluar pergi makan, bagi anak dia malas nak layan anak dia. Dia layan budak letih sebenarnya. Serius. Budak ni dia cakap 3-4 kali kan, saya tak dengar lagi. Kan, mula nak marah. Tapi sayang anak tak nak marah. So apa cara? Bagi iPhone. Bagi telefon, smartphone untuk main. Benda salah tu sebenarnya. Sebab sekali bila pergi terapi baru ni, doktor kata sekat daripada dia lagu-lagu berwarna. Sekat daripada main warna. Sekarang ni pasal dia terlampau obses dengan warna. Nampak colour je yellow, blue, benda lain tak reti. Atuk, onyang apa tak tahu. Kan? Itu masalah dia. Bukan disleksia, mak dengan abah bentuk macam tu. Cara didikan dia. Kadang-kadang kita kata benda tu budak tak berjalan pun tak boleh. Jalan dia takut jatuh. Biasalah budak jatuh. Maka kena jangan jatuh. Tadi lutut dia akan makin kuat. Faham tak? Pasal dia kena hentakan, dia akan menyebabkan tulang dia akan mula tumbuh baru. Second layer. Pasal kita kan macam kematu kan kawasan tu. Sebab kita duduk macam ni. Kan kita tekan. Maka dia akan, tangan kita akan automatik. Dia ni kan sikit kawasan tersebut. Dia ada sistem automatik. Mana tempat masa jatuh, dia akan sekian. Tak nak luka, tak nak ni sekian. Nak pakai knee pad dan sebagainya. Ni. Budak kecil nak pakai benda tu. Gila apa? Kadang-kadang mak bapak punya kerja. Bukan budak tu disleksia. Semua orang disleksia. Zaman sekarang semua salahkan penyakit ni lah, penyakit tu lah. Abang dengan mak tak salah langsung. Masalah juga. Ada seorang salahkan mak abah terus, pun masalah juga. Mak abah salah, ni sekian, pun salah juga. Yang ada seorang apa seorang tu. Kalau seorang cikgu tu anak murid dia gagal, cikgu tu yang gagal. Apa hal? Ada seorang apa doktor tu. Dia bagi apa motivasi. Kalau anak murid tu gagal, cikgu tu yang gagal. Habis tu Nabi Nuh, anak murid dia ramai gagal, dia gagal. Apalah tak senonoh. Main keluar ayat sesuka hati je. Kadang-kadang keluar hadis ke, dia kata, betul ke ustaz hadis ustazah ni apa? Doktor ni cakap. Dia kata rawahu doktor ni. Aku tak ada Bukhari, tak ada Muslim, tak ada Tirmizi, tak ada. Doktor ni punya hadis sendiri. Suka hati je. Okey. Wa ayyakuna mustaiqizan. Nak dia seorang yang apa? Sedar. Mustaiqizan ni peka, alert. Maksudnya apa? Ghairu mughaffal, tak lalai. Bihaitsu la yukhda. Dengan cara apa? Dia tak boleh ditipu. Kan hakim yang bodoh-bodoh halang ke macam, ya ke? Kan kena tipu macam budak nangis. Oh, sedihnya dia nangis. Janganlah, kan? Pasal depan-depan hakim semua orang pakai kopiah. Aku tak apa hal nak kerja lain kan, semua pakai kopiah. Sini tak ada kopiah, pula tu tak ada pakai. Kan? Pakai kopiah. Pergi apa? Kes rogol. Kopiah. Rogol, dera, pakai kopiah. Jumpa hakim, pakai kopiah. Apalah. Kan? Time-time lain tak nak pakai kopiah. Time apa pergi dandut tak pakai kopiah, pakai kopiah tengok. Kan? Ini tak senonoh betul. Dia macam apa? Ni lawyer punya kerja. You pakai kopiah. Nanti hakim tengok you, dia rasa kesian sikit.
Kan? Kan nampak semayang ke? Itu masalah dia. Kopiah tu. Jadi hakim kena bijak. Tengok orang tu, kan perempuan menangis. Bukan semua perempuan menangis. Betul. Menangis saya sikit-sikit pada tipu. Pun ada juga. Oh serius. Ada yang tipu macam tu. Tu kan kata perempuan, lelaki pun ada drama. Kata lelaki, perempuan tak ada, lelaki pun ada. Okey. Dan ini dan syarat ini jika sekiranya dia ni apa? Wa hadha syart in kana fihi ikhtilal ra'yun wa nazarun wa illa fa huwa mustahab. Ini kalau sekiranya dia ada sikitlah pada pandangan atau penglihatan dia kurang sikit, maka kita letakkan syarat dia kena sedar apa jadi. Kalau jika tidak, maka dia digalakkan saja. Wa ishtiratus sam' dan mendengar liyumayyizu bainal iqrar wal inkar. Okey, yang masalah apa dia kata kalau contoh macam hakim buta tadi, banyak juga sebenarnya hakim buta. Boleh terima. Cuma masalah banyak kes-kes itu dia payah sikit nak ni. Ada pun yang mendengar tadi supaya dia boleh bezakan di antara perakuan dengan ingkar. Kalau tak mendengar, the word sama. Saya tak buat lah dengan saya tak buat. Kan? Saya buat. Ya saya buat dengan saya yang buat. Kan lain tu. Dia pekak. Aku nampak mulut dia, saya yang buat. Apa dia cakap? Saya yang buat. Dia apa? Kan dia word sama tapi ingkar dengan perakuan lain. Wal basar tadi yumayyizu bainal khusmi wasyuhud, supaya dia apa? Membezakan di antara apa? Khusum wasyuhud, orang yang menjadi apa? Berlingkah dengan saksi. Kan dia tak nampak. Ini siapa ni? Saksi. Ini apa ni? Ini orang yang tuntut hak. Kan tak nampak, kan masalah juga. Kan dia dengar perkataan tadi, ingatkan engkau ngaku dia kan, bukan, dia bukanlah, ini saksi. Oh ya ke? Kan engkau dah. Okey. Kan masalah juga. Kalau dia kena pula suara saksi dengan suara apa? Suara apa, orang yang bertelagah tu sama. Hari masalah. Uji lebih kurang je. Masalah tu. Wa ya'rifu at-talibu minal matlub, dan supaya dia tahu yang menuntut daripada yang dituntut. Li'anna al-a'ma, kerana orang yang buta tadi la yumayyizu, tidak boleh membezakan illa bis-saut, melainkan dengan suara saja. Was-sautu, dan suara qad yashtabihu, barang kadang-kadang akan menjadi keserupa. Wal asahu, dan sahihnya anal kitabata laisa bisyartin, yang sahihnya kitab tulisan tu bukanlah syarat. Kita kata illa idza lam yujad ladaihi katibun yathiqu bihi, kecuali kalau dia tak ada seorang penulis yang apa, yang boleh dipercayai sebelah dia. Saya katalah Syekh bin Baz kan, dia boleh keluarkan hukum tapi seorang penulis sebelah dia, dia tuliskan apa dia cakap dan sebagainya, ada. Jika tidak, masalah lah, kan nak tuliskan masalah. Jadi sebelah dia ada seorang penulis yang akan tuliskan, bagi tahu pada dia apa patut cakap dan sebagainya. Dia bagi tahu, orang tu akan catatkan. Itu cara dia keluarkan surat lepas dia buta, melakukan jawatan, segala fatwa keluar dengan tulisan penulis dia. Jadi percayailah. Maka pandai menulis tu satu benda, membaca pun satu benda lain. Tapi kadang-kadang ada hakim ni, orang tu buta tapi dia pandai, dia tahu apa benda tu mana betul mana salah. Tapi masih lagi disyarat, kalau boleh dia melihat, kalau boleh dia melihat. Kalau tak mendengar masalah sikit. Tak mendengar masalah sikit. Baik. Berhenti kat sini. Dia buat dah Ini dia benda digalakkan digalakkan. Wa yustahabbu an yajlisa fi wasatil baladi fi mawdi'i barizil linnas wala hajibalahu wala yaq'udu lil qada. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.